Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat meraihkan Isra Mi'raj. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj pada tahun 622 Masihi. Hari ini dah 2021, kurang setahun lagi je. Kita akan menjadikan genap 1400 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra dan bermi'raj dari Mekah ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berarti tahun depan kita akan meraihkan genap 1400 tahun perintah solat diturunkan ke muka bumi. Tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab semalam lebih 600 orang, 660 orang lebih berada bersama dalam sesi berkongsi mengenai Palestin, sejarah Palestin, apa itu Palestin, apa yang telah berlaku pada Palestin, apa yang menyebabkan hari ini kerana Palestin, Isra Mi'raj kita raikan dengan mengenang Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa yang kini berada di bawah tawanan dan ataupun pendudukan atau penjajahan Israel. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga pada komen-komen yang tuan-tuan bagi semalam. Nampak ada keprihatinan tuan-tuan untuk melihat isu ini bukan sebagai isu politik, tetapi sebagai isu perjuangan orang Islam. Kerana Masjidil Aqsa adalah tempat ketiga paling suci umat Islam dan adalah mendukacitakan kerana sejak tahun 1967 hingga sekarang, iaitu kira-kira 53 tahun, Masjidil Aqsa dijajah, dikuasai, diperintah oleh Israel. Walaupun kawasan Haram Al-Sharif ataupun Al-Quds yang berada di Kota Lama, di tengah-tengah kota bandar Baitul Maqdis, masih lagi dianggap kawasan suci, tapi keseluruhan tanah tersebut telah pun dijajah oleh Israel bermula pada 11 hari bulan Jun 1967 hingga sekarang. Apabila gandingan tentera Jordan dan juga komando Palestin tewas dalam perang pada 5 hingga 10 Jun, apabila Ben Gurion ataupun David Ben Guri yang disebut dalam bahasa Inggeris memimpin pasukannya yang pada waktu itu hanya menduduki Tel Aviv, merentas dan berperang dan mengalahkan tentera Jordan, tentera Syria dan komando Palestin yang bertahan di tebing barat dalam perang yang disebut Perang 6 Hari ataupun Perang Arab-Israel 1967. Kita orang Islam berduka cita kerana apabila Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluki kota Baitul Maqdis pada tahun 1187 setelah 88 tahun diduduki oleh tentera Kristian, bermula apabila Islam kalah pada 1099 dan Salahuddin yang 8 kali berperang. Ada sejarah menulis 9, sejarah barat menyebut 8, tapi sejarah Islam menyebut 9. 9 kali perang jihad. Barulah pada tahun 1099 beliau berjaya menduduki Masjidil Aqsa semula dan membebaskannya. Tuan-tuan dan puan, sejarah Masjidil Aqsa tidaklah mudah. Kerana selepas saja Nabi berisra daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dan bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pada tahun 622 Masihi. Apabila Nabi wafat pada tahun 635 dan digantikan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang sempat memerintah 2 tahun dan kemudian wafat. Tiba giliran Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dengan semangatnya untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai milik orang Islam kerana mengingati cerita Rasulullah bahawa Rasulullah berisra dan bermi'raj dengan perantaraan bumi dan juga Sidratul Muntaha adalah Masjidil Aqsa. Pada tahun 637 Hijrah, beliau telah memimpin pasukan tentera Islam dan berjaya menakluki kota Baitul Maqdis dan memasuki kawasan Masjidil Aqsa tanpa sebarang krisis. Orang Kristian yang pada waktu itu menguasai Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi adalah minoriti di Baitul Maqdis, membenarkan tentera Islam masuk. Dan bandar ini kekal hingga sekarang menjadi satu-satunya bandar sejarah di mana seorang panglima perang bernama Umar Al-Khattab
telah memerintahkan supaya 3 perkara dipelihara apabila tentera Islam memasuki Baitul Maqdis dan kawasan Al-Aqsa sebagai tanah suci, iaitu pertama, tidak membunuh orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi yang tidak memerangi mereka. Yang kedua, tidak membunuh wanita dan kanak-kanak sebagai simbol, tanda itulah simbol perang dalam Islam. Dan yang ketiga, tidak memasuki kawasan sinok milik orang Yahudi atau gereja milik orang Kristian dengan menggunakan tentera berkuda. Saya cerita dengan saudara semalam dan saya peringatkan sedikit petang ni sebagai satu peringatan kepada kita untuk mengenang 3 nama ini. Dah tentulah kita akan mengenang Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Kita tak akan melupakan jasa Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai seorang Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. Dan kita tak akan melupakan jasa Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang memerdekakan kembali Masjid Al-Aqsa setelah 88 tahun diduduki oleh tentera Kristian yang bergabung antara tentera Perancis dan tentera Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, semalam kita dah bercakap panjang dah. Cuma saya akan cerita sedikit tentang perasaan sentimental saya ketika berada di Masjid Makam Nabi Daud alaihissalam, yang juga makamnya berada dalam kawasan Masjidil Kota Lama. Kerana Kota Lama terbagi pada 3 bahagian. Satu bahagian adalah Tanah Suci Al-Aqsa. Di sebelah utara Tanah Suci Al-Aqsa menghadapnya adalah sinok ataupun kawasan milik orang Israel. Manakala di bahagian selatan Masjid Al-Aqsa adalah kawasan yang menempatkan gereja Holy Sepulchre ataupun Holy Sepulchre, yang menjadi gereja suci orang-orang Kristian, kerana orang Kristian percaya itulah kawasan Isa disalib dan kawasan Isa dikebumikan. Sedangkan dalam Islam, Nabi Isa AS telah diangkat ke langit. Ketiga-tiga agama yang berada di Kota Lama ini tidak pernah berbalah sepanjang pemerintahan Islam daripada era Salahuddin Al-Ayyubi mendudukinya semula pada tahun 1187 hinggalah kota tersebut jatuh ke tangan British pada 1917 apabila Empire Osmania kalah perang dunia pertama. Apabila jatuh Empire Osmania, secara automatik tentera-tentera barat berbahagi kawasan di mana negara Islam daripada Palestin hingga bawa ke Arab Saudi dikuasai oleh Inggeris. Lubnan diserahkan kepada tentera Perancis, manakala bumi Islam di bahagian utara Afrika, Libya, Morocco, Tunisia dan juga Maghribi diserahkan kepada orang Itali. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita mengenang Masjid Al-Aqsa untuk membawa kita berfikir. Macam saya kata pada tuan-tuan bahawa 2 hari lepas, tuan-tuan, Imam besar Masjid Al-Aqsa telah ditangkap oleh tentera Yahudi di atas tuduhan menghasut dan membangkitkan kebencian. Tak ada satu pun laporan dipetik oleh media tempatan. Itu yang Mahfuz naikkan gambar tu adalah berita yang berlaku 48 jam yang lalu. Seorang imam besar yang memimpin umat Islam di Masjid Al-Aqsa ditangkap atas tuduhan mencetuskan hasutan dan jenayah. Tak ada satu pun media tempatan yang laporkan. Tak ada satu pun di Facebook Malaysia yang saya lihat orang share benda ni. Tak ada siapa peduli, tuan-tuan. Kerana walaupun kedudukan Masjid Al-Aqsa yang telah disebut, sekiranya kamu bersolat di Mekah, kamu akan mendapat 1000 pahala. Kamu bersolat di Tanah Suci Masjid An-Nabawi, kamu mendapat 1000 pahala. Dan ketika kamu bersolat di Masjid Al-Aqsa, kamu akan mendapat 500 kali pahala. Seorang imam yang dihormati, tuan-tuan, ditangkap secara zalim oleh tentera Yahudi. Tidak ada satu Facebook pun di Malaysia yang melaporkannya. Tidak ada satu portal, tidak ada satu berita bercetak, tidak ada satu media pun yang melaporkannya. Dan saya terpaksa memetiknya dari sumber media di Indonesia. Imam yang tuan-tuan kenal ni adalah Syekh Ikrimah Sabri. Dia tak pernah melawat Malaysia, tuan-tuan. Imam besar yang dahulu pernah melawat Malaysia. Syekh Ikrimah tak pernah berada di Malaysia. Profilnya adalah seorang sangat sederhana. Kerana apabila berlaku ketegangan di antara Palestin dan Israel, dan Israel menghalang orang-orang daripada luar kawasan Baitul Maqdis memasuki Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan,
Di Palestin dibangunkan tembok-tembok yang memisahkan daerah ke daerah. Orang-orang yang berada di Baitul Laham. Baitul Laham adalah Bethlehem dalam sebutan orang Inggeris, berasaskan sebutan orang Kristian, iaitu bandar kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya hanya 8 km je ke Baitul Maqdis, telah dibina tembok yang tinggi. Berarti walaupun jaraknya 8 km, orang-orang Islam dari Bethlehem langsung tidak dibenarkan datang dan bersolat di Baitul Maqdis, terutama di Masjidil Aqsa. Manakala orang-orang yang tinggal di peristirahat Masjidil Aqsa yang berusia 40 tahun ke bawah tidak dibenarkan memasuki kawasan masjid untuk bersolat. Ini bukan perintah baru, tuan-tuan. Telah habis lebih daripada 10 tahun undang-undang ini dikuatkuasakan sejak Instifadah 1967. Di mana Israel telah membina tembok tinggi. Kita tak dapat share video dia, ada video saya di tembok tu, cuma kita tak sempat, ni kebetulan saya teringat nak share dengan saudara. Menjadikan hanya orang-orang tua-tua saja yang dapat bersolat. Ketika Intifadah berlaku pada tahun 1997, orang-orang Islam yang berada di kawasan Hebron, Jericho, dan orang-orang Islam yang berada di kawasan Baitul Laham berlarak untuk datang bersolat di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi, tuan-tuan, untuk solat Jumaat pada hari Jumaat? Tentera-tentera Yahudi telah menghalang barikad dengan meletakkan tentera gas pemedih mata, cota dan juga peluru hidup, yang menyebabkan orang Islam berhenti di separuh jalan dan menunaikan solat Jumaat di atas jalan raya, di mana di kawasan itulah barikad ataupun penghadang dibina oleh tentera Israel. Beberapa kali kebangkitan yang sama berlaku, tuan-tuan. Tiap-tiap kali orang Islam merindui untuk bersolat di Masjidil Aqsa, kerana ia adalah kawasan suci yang berada di tanah Palestin, tetapi masih tidak diizinkan orang Palestin untuk bersolat, kecuali orang-orang yang tinggal di dalam Masjidil Aqsa, di dalam kawasan Masjidil Aqsa, berdekatan Masjidil Aqsa ni, yang usianya adalah 40 tahun ke atas. Itu yang saya nak share dengan saudara. Kalau saudara tanya saya berapa ramai orang Islam yang berada di Baitul Maqdis, anggaran mengatakan 1.2 juta orang. Berapa ramai orang-orang Yahudi yang berada di Baitul Maqdis, anggarannya mengatakan 800,000 ke 1 juta orang. Ini adalah perangkaan lama kerana tiada data baru. Israel sentiasa menyembunyikan data struktur dan juga kedudukan demografi serta geopolitik orang yang berada di kawasan Baitul Maqdis ni, tuan-tuan. Tapi saya nak share dengan saudara bahawa begitulah nasib umat Islam. Selepas Intifadah 1967, dan tentera Israel pernah menyerbu masuk dan menembak mati orang Islam di kawasan Bumi Suci. Tuan-tuan, apabila sebut saja kawasan Haram Asy-Syarif ni, kita ada dua je kawasan, ada Masjidil Haram di Mekah dan Haram Asy-Syarif di Masjidil Aqsa, kerana kedudukannya sebagai kiblat. An-Nabawi tidak disebut, Masjid Nabawi di Madinah tidak disebut kerana tidak pernah menjadi kiblat. Kerana apabila perintah solat diturunkan pada tahun 622 Masih ataupun ke tahun yang ke-12 kerasulan Nabi, kita sempat, orang Islam sempat 17 bulan bersolat dengan berkiblatkan Masjidil Aqsa. Sebab tu kita panggil Dome of the Rock, the first kiblah. Kerana Dome of the Rock satu daripada 6 masjid yang berada dalam kawasan Al-Aqsa. Ini satu daripada 6 masjid yang berada Al-Aqsa. Walaupun tidak ada Kaabah di sana, di dalam kawasan Al-Quds tu, tanah suci yang saya kata sebesar 6 padang bola tu, terdapat 6 buah masjid. Hanya 2 masjid yang berkubah, iaitu Masjid Al-Saqra dan Masjid Dome of the Rock. Masjid utama adalah Al-Saqra yang menggunakan kubah biru. Nanti kita akan keluarkan baju masjid kubah biru. Kita keluarkan dulu Masjid Dome of the Rock ni, kerana ada 2 beza saudara akan tanya kepada saya. Saudara Zainal, kenapa memilih Dome of the Rock? Kerana Dome of the Rock adalah simbol di mana di dalam kawasan inilah, tuan-tuan, kubah ini dibina sebagai melindungi puncak gunung yang tinggi. Ini ada puncak gunung di dalam ni. Ini puncak gunung ini, kerana kawasan ini adalah kawasan pergunungan batu. Batu kontang. Maka dalam ni puncak bagi yang tertinggi berada di sini, dalam ni batu ni. Di batu inilah Nabi bermikraj ke Sidratul Muntaha. Bermikraj. Manakala Masjid Kubah Biru, yang satu lagi yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa, saudara jangan keliru, walaupun dia disebut Masjid Al-Aqsa, namanya yang sebenar adalah Al-Saqra. Tetapi dijadikan simbol sebagai Masjid Al-Aqsa kerana di situlah masjid utama. Kerana dalam kawasan masjid ni, kita tak boleh nak bersolat, hanya di kawasan dinding kelilingnya saja kita boleh bersolat, tetapi di tengah-tengah, di bawah betul-betul kubahnya adalah puncak. Di mana di pada puncak itulah Nabi bermikraj ke Sidratul Muntaha dengan menaiki burak dan ditemani oleh malaikat Jibril.
Manakala Masjid Kubah Biru itu adalah masjid utama yang digunakan oleh umat Islam sekarang untuk bersolat. InsyaAllah kalau edisi akan datang, kami akan keluarkan Masjid Kubah Biru juga. Haji saudara jangan keliru kerana ada 6 masjid di situ, termasuklah Masjid Ansar Sabil, Masjid Burak, Masjid Al-Qibli, dan juga Masjid Malik bin Marwan. Di Masjid Malik bin, kalaulah di Masjid Kubah Biru, bayangkanlah inilah Masjid Kubah Biru di mana Nabi berisrak daripada Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa, dan dia turun daripada sayap Jibril. Kerana israk dia tidak menggunakan burak, dia naik di sayap Jibril. Maka Nabi menumpang di sayap Jibril dan turun. Tempat yang dia turun tu, jaraknya lebih kurang dalam 20 ke 30 meter daripada sini, ditandakan oleh Saidina Abu Bakar sebagai Masjid Biru, Masjid Kubah Biru, ataupun dikenali sebagai As-Sakrah. InsyaAllah kita akan keluarkan juga nanti edisi As-Sakrah, tapi untuk pertama kita keluar edisi ini. Beberapa orang berdebat mengenai ini adalah usaha Yahudi untuk sengaja memuliakan tempat ini bagi melupakan orang Islam kepada Masjid As-Sakrah. Tak betul, tuan-tuan. Kerana Masjid As-Sakrah mulianya adalah kerana disitulah Nabi turun daripada sayap Jibril. Maka Nabi sebut, aku berjalan dengan 7 kali nafas, helaan nafas. Nabi menghela nafasnya 7 kali, maka sampai dia di sini. Maka di sini ketika dia melalui kawasan untuk sampai di sini, tuan-tuan, didapati di sana itu adalah tempat burak sedang menantinya. Tidak diikat dan tidak ditambat, tuan-tuan. Burak adalah kenderaan daripada arasy Allah. Tidak ditambat dan tidak. Jangan percaya kepada tahyul mengatakan burak ditambat. Burak berada di situ. Maka masjid itu kemudiannya, semua masjid-masjid ni, tuan-tuan, ditandakan oleh Saidina Umar. Kerana apabila Rasulullah SAW kembali daripada Isra' Mi'raj, dia menyampaikan kisah perjalanannya kepada sahabat-sahabat. Maka oleh kerana kedudukan Saidina Umar ini sebagai Khalifah Ur-Rasyidin dan sahabat yang Nabi cintai, serta orang yang disebut sebagai 10 ahli syurga. Sebelum meninggal pun Nabi sebut dah kamu akan masuk syurga. Maka bila dia sampai saja pada tahun 637, 15 tahun selepas Nabi wafat, 5 tahun selepas Nabi wafat dan 13 tahun selepas peristiwa Isra' Mi'raj, dia mengenang semula peringatan yang telah Nabi ceritakan. Maka itu dia tanda tiap-tiap kawasan tu. Jadi ini adalah kawasan yang ditandakan oleh Saidina Umar berdasarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku, hanya Nabi je berlaku pada Nabi, peristiwa gaib. Maka dinyatakan. Jadi inilah gambar yang sekarang tak perlu dipertikaikan. Kenapa kita nak memuliakan Dome of the Rock lebih daripada As-Sakrah? Kedudukan kedua-dua masjid adalah suci. Makalah Masjid Burak pula dibina kerana Burak adalah kenderaan suci, maka ditanda masjid tersebut. Walaupun solat Jumaat, solat waktu dan solat-solat utama dilakukan di As-Sakrah, tapi boleh saudara bersolat sunat di Masjid Burak yang besarnya kira-kira separuh gelanggang badminton. Di bawah masjid, ni katalah yang ini Masjid As-Sakrah, Kubah Biru. Di bawah masjid inilah tapak Nabi Sulaiman mendirikan rumah ibadat yang pertama ketika dia memerintah jin membangunkannya. Kita tahu surah Nabi Sulaiman memerintahkan jin mengerjakannya. Ketika itu Nabi Sulaiman memegang tongkat dan menunggu hingga jin menyiapkan semua kerja-kerjanya. Jin Afrit ni bekerja, tuan-tuan, hinggalah Nabi Sulaiman wafat pun dia orang tak perasan terus bekerja. Hinggalah tongkatnya mereput jatuh Nabi Sulaiman. Bila itulah jin-jin ni berhenti bekerja, ingkar kepada perintah. Apabila Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, mereka ingkar perintah, maka tinggallah tapak masjid yang tak pernah selesai. Oleh kerana kedudukan Nabi Sulaiman di kalangan masyarakat orang Yahudi adalah sebagai seorang raja, maka orang Yahudi nakkan kawasan di kawasan bawah Masjid As-Sakrah tu. Untuk mereka kata itulah Haikal Sulaiman ataupun Sinok atau rumah suci ibadah orang Yahudi yang pertama dibangunkan. Dan itulah yang dipertahankan oleh orang Islam sekarang dengan mengatakan itu adalah kawasan suci kami, kerana selepas peristiwa Isra' Mi'raj, Saidina Abu Bakar telah membina masjid di atasnya. Apabila Saidina Umar bin Al-Khattab membina masjid di atasnya, datanglah seorang khalifah Islam yang hebat, iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apabila Abdul Malik bin Marwan datang dan dia melihat bahagian bawah itu telah dijadikan ladang tempat memelihara kuda ketika orang Kristian berkuasa selama 88 tahun. Kena ingat, tuan-tuan, ketika orang Kristian berkuasa 88 tahun, mereka hanya menjaga gereja Al-Sepulchre dan juga gereja Nafati yang dimiliki oleh orang-orang Kristian, tetapi menjadikan kawasan Masjid Al-Aqsa sebagai kawasan stor haiwan. Jadi bila apabila khalifah apabila Saladin Al-Ayyubi menang perang, kerana Saladin tidak datang daripada Bani Ottoman dan tidak datang, dia datang daripada Bani Fatimah, iaitu sebuah kerajaan yang berkuasa di Mesir.
Ingatlah, dia bukan daripada Bani Umayyah, dia bukan daripada Bani yang lain. Dia datang daripada Bani Fatimiyah, iaitu sebuah kerajaan Islam di Mesir. Daripada Mesir dia memimpin tentera dan menang dan menakluk. Apabila dia menang, tuan-tuan, bahagian bawah yang masjid jin yang tak siap, ini bukan kubah ni, kubah biru, di bahagian bawah masjid yang tak siap tu telah kotor dan tidak terurus. Itulah tapak yang sebenarnya dibangunkan oleh Nabi Sulaiman sebagai masjid jin yang tak siap. Bila datang Khalifah Malik bin Marwan, dia membersihkan kawasan tersebut dan membina masjid yang baru. Jadi dua kawasan yang Yahudi nak ni, di bawah yang betul-betul yang mereka nak adalah tiang-tiang lama yang dibangunkan oleh masjid jin. Masih ada, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan melawat, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan akan astaghfirullahalazim, Masya Allah. Kagum melihat tiang-tiang yang besar yang dibangunkan oleh jin. Dalam cerita dalam Al-Quran bagaimana Sulaiman memerintahkan jin-jin membina. Tiang-tiang yang dibangunkan oleh jin masih ada. Tetapi dicantikkan oleh Khalifah Malik bin Marwan dengan membangun dan menyiapkannya sebagai masjid. Walaupun masjid di atas dah ada, dikenali sebagai Masjid Kubah Biru atau As-Sakrah, di bahagian bawahnya itu Masjid Malik bin Marwan. Tuan-tuan, kalau tanya saya, pergi dah ke semua masjid yang ada ni, satu kelebihan berada dalam Masjid Malik bin Marwan, yang sekarang ni yang dituntut oleh orang Yahudi sebagai tapak haikal Sulaiman, adalah suara kita bertukar menjadi perlahan tiba-tiba. Kerana kita menghormati begitu banyak lantai dan birai yang dibina. Birai itu pangkin, tuan-tuan, yang dibina. Dan di atas pangkin-pangkin inilah, tuan-tuan, orang-orang Islam dari pelbagai negara, terutama orang-orang daripada mazhab Syiah, menyampaikan kuliah agama kepada kaum keluarga. Mereka duduk di atas pangkinan. Dan situlah orang sedang menghafal Al-Quran, tuan-tuan. Tak banyak solat waktu dijalankan. Kan solat waktu kita naik ke atas, kerana kita akan bersolat di Masjid Kubah Biru. Jadi ini, tuan-tuan, apabila saudara tengok orang Israel menghadap dinding tu, kalau gambarnya tu Israel menghadap dinding dan sedang begitu pada dinding tu, pecah saja tembok dinding tu, saudara akan jumpa Masjid Malik bin Marwan. Oleh kerana puncak dinding tu tinggi, dia kawasan gunung ni, dia gunung, tinggi lebih kurang dalam 40 meter. Di atas bumbung itulah Masjid Kubah Biru yang direbut oleh orang Yahudi sekarang, yang mana orang Islam melalui Saidina Umar Al-Khattab telah menandakan itu sebagai tempat Nabi berisra daripada Mekah ke Madinah dan turun dari sayap Jibril. Manakala ini adalah tempat Nabi bermikraj dengan burak bersama dengan Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Saya cerita dengan saudara supaya saudara tahu kedudukan bahawa walaupun banyak pihak mengatakan adalah salah memuliakan kawasan ini kecuali kena memuliakan As-Sakrah, dia adalah pandangan yang tak masuk akal dan tak perlulah kita orang Islam perdebatkan. Kerana yang penting, 6 masjid yang berada dalam kawasan Al-Aqsa kini telah dijajah dan dimiliki oleh orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi membenar dan mengekalkannya sebagai wilayah suci, tetapi tuan-tuan, tak ada siapa yang juga media Malaysia, media cetak, media portal, Facebook, yang viral bahawa 12 orang tentera kafir telah melanggar masuk ke kawasan suci tersebut 2 hari yang lepas. Itu saya share dengan saudara pada hari yang mulia ini, iaitu hari Isra' dan Mi'raj ni, tuan-tuan. Kita ada 26.8 juta akaun Facebook. Saya mengambil kira 63% akaun adalah dimiliki orang Islam berdasarkan populasi penduduk. Berarti kira-kira 18 juta akaun yang ada mungkin adalah akaun orang Islam. Tak ada siapa peduli yang nak share gambar, tuan-tuan, bagaimana tentang kerajaan Jordan mengeluarkan bantahan yang sangat keras kerana sekali lagi selepas tahun 1967, tahun 2004, tahun 2008 rasa saya, dan kemudian sekarang berlaku lagi tahun 2020, kawasan Masjidil Aqsa yang haram bagi orang kafir diserbu masuk oleh 12 orang tentera Yahudi, 230 orang radikal Yahudi masuk dengan sengaja untuk mencemarkan kedaulatan masjid dengan mengatakan bahawa itu adalah kawasan kami. Tak ada orang viral, tak ada orang share apa-apa, saudara. Sebab kita lebih kisah pasal budak sekolah buang buku teks dalam sungai. Kita lebih tertegun untuk mengetahui sama ada Nilofa dan Na'i akan kahwin balik. Kita lebih suka Mahyudin kena jawab kenapa dia jadi orang yang dulu suntik Pfizer. Kita kontroversi kerana kenapa tiba-tiba Tun Siti Hasmah berada dalam senarai barisan utama yang mendapat suntikan awal. Tapi saya beritahu saudara, 230 orang radikal Yahudi dengan sengaja, kerana mereka tahu
Mereka langgar tu kerana mereka tahu seluruh dunia akan memberi perhatian kepada Al-Aqsa kerana akan sambut peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi apabila Isra' Mi'raj nak jatuh pada semalam 10 hari ni 11 hari bulan Mac, pada 9 hari bulan Mac mereka sengaja 230 orang radikal Yahudi serbu masuk ke kawasan suci tersebut yang haram bagi orang kafir memijak. Tak ada penentangan dibuat. Syukur Alhamdulillah lah tuan-tuan, saya pun taklah memikirkan seorang Palestin bertahan, kerana bila saya sampai ke sana, salah satu peristiwa yang saya tak dapat lupakan tuan-tuan adalah berada di dalam masjid Kubah Biru ni tuan-tuan. Berada dalam masjid Kubah Biru, berjalan dan ada satu peti kaca di banner di tengah-tengah tiang masjid. Tiang utama masjid tu ada peti kaca, dan saya melihat banyak kelongsong peluru, kelongsong gas pemedih mata. Maka seorang lelaki Arab berkata dengan saudara saya, kerana juru bahasa saya adalah saudara Nasir, dia menterjemah kepada saya, Zainal, ini adalah kelongsong peluru yang ditembak oleh tentera Israel. Mereka menyerang kawasan suci untuk membunuh pejuang-pejuang Islam yang bertahan dan berada dalam kawasan masjid. Manakala mata-mata peluru tu, butir-butir peluru kecil ini adalah peluru-peluru yang kami kutip dari tubuh para syuhada. Di dalam prinsip orang Palestin tuan-tuan, setiap siapa yang meninggal kerana mempertahankan Masjid Al-Aqsa, makamnya adalah di luar kawasan Masjid Al-Aqsa. Jika saudara pergi nak masuk Masjid Al-Aqsa tu, di pintu sebelah kirinya tu, kita masuk, saya kalau masuk daripada pintu, sebab kita nak masuk ni, polis dia cek, saya kena masuk daripada pintu berdekatan Kubah Kuning. Jadi Alhamdulillah di kirinya tu, sebelum masuk ke pintu, di kirinya tu adalah makam yang sesiapa saja yang syahid dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa, maka jenazahnya akan dikebumikan di dalam kawasan Tanah Suci Al-Aqsa. Jadi ramai yang meninggal. Kalau dikira pada era moden ni, saya rasa ratus lah tuan-tuan. Sekali Israel masuk, dia tembak 10-15 orang. Sekali masuk, dia tembak 10-15 orang. Jadi apabila pada 9 hari bulan Mac, 230 orang Yahudi merempuh masuk, saya fikir ada sebab para ulama mengatakan jangan kamu lawan, kerana kita tak berada dalam keadaan tak berdaya, dan kemungkinan yang tinggal dalam tu adalah hanya warga-warga tua, mereka yang menerima permit untuk keluar dan masuk ke dalam kawasan masjid. Itu dua peristiwa penting yang orang tak share pun tuan-tuan. Saya fikir kata salah satu berita sedih dalam keadaan sekarang ni adalah kerana kita pun dah tak ada perasaan pada Al-Aqsa. Mau tak mau kita kena akui tuan-tuan. Apabila Yahudi mendudukinya begitu lama, apabila mengingati Al-Aqsa, menuntut kita ada rasa bersalah, menuntut kita ada rasa agama ini telah diperlekeh dan dipersendakan, kita tak mau fikir tuan-tuan. Kita tak mau memikirkan benda yang kita rasa sakit kepala. Jadi perlahan ramai orang Islam tuan-tuan melepaskan ikatan dan juga melepaskan perasaannya terhadap Al-Aqsa dengan mengatakan biarlah orang Palestin mempertahankannya. Tuan-tuan, Palestin bukanlah isu tentang memerdekakan bangsa Palestin tuan-tuan. Kerana tak disebut dalam Al-Quran tanggungjawab untuk memelihara Al-Aqsa adalah tanggungjawab Palestin, dan tak disebut dalam Al-Quran bahawa Palestin Al-Aqsa itu adalah milik orang Palestin, kecuali Tuhan Tuhan firmankan sebagai tempat ketiga paling suci bagi orang Islam. Jadi bagi kita semua je tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita lebih suka bercakap tentang Mekah, kerana apabila kita pergi menunaikan haji dan umrah, kita dapat mengambil gambar bersama hotel-hotel mewah. Kita suka bercakap nama-nama hotel dalam Mekah, nama-nama berhebat dalam Mekah. Bila kita pergi ke Madinah juga tuan-tuan, kita lebih suka berkongsi hotel mewah mana yang kita tidur, berapa harganya. Maka tak siapa pun akan bercakap tentang dalil bahawa sebaik-baik tempat untuk kamu pergi selepas kamu menunaikan haji adalah Masjid Al-Aqsa. Pada zaman silam tuan-tuan, rombongan yang pergi menunaikan haji, apabila saya singgah di tempat tu, di makam Nabi Musa alaihissalam, maksudnya bukanlah makam sebenar. Begini apabila orang-orang menunaikan haji tuan-tuan, selepas musim haji di Taman Lampau, mereka menaiki unta untuk sampai perjalanan mereka ke Masjid Al-Aqsa daripada Mekah. Dia mengambil perjalanan lebih kurang dalam 2 hari. Mereka akan keluar awal pagi dengan menaiki unta daripada Mekah, dan mereka akan sampai satu tempat di tengah padang pasir di Jericho pada waktu malam.
Di tengah padang pasir itulah mereka mendirikan kawasan persinggahan untuk menyambung perjalanan esok hari hingga sampai ke Al-Aqsa. Apabila Salahuddin Al-Ayyubi menang perang dan dia tahu kawasan itu mempunyai keberkatan kerana itulah kawasan singgahan orang-orang yang menaiki unta dan kuda untuk menunaikan untuk menziarahi Al-Aqsa selepas menunaikan haji, maka diperintahkan dibawa batu-batu daripada tanah suci Al-Aqsa, dibenakan situ sebuah makam mengenang Nabi Musa. Itu ada masjid Nabi Musa. Berarti pada zaman lampau, tuan-tuan, beratnya orang-orang, bukan berat, cintanya orang pada Masjid Al-Aqsa ni, tuan-tuan, selepas saja musim haji, mereka akan menaiki unta ataupun berkuda. Dengan jarak perjalanan yang jauh, saya tak tahu berapa kilometer tu, kalau 2,000 kilometer lebih, 3,000 kilometer lebih tu, untuk daripada Mekah merentas Syria dan kemudian untuk sampai di Masjid Al-Aqsa. Begitulah cinta orang dulu. Hingga sekarang saya bukanlah menyindir, tuan-tuan, sebab saya nak tuan-tuan ingat bahawa walaupun setiap kali tuan-tuan melihat iklan di surat khabar buat umrah atau membuat haji, tuan-tuan akan ingat bahawa salang-alang kita telah mendapat visa dan pergi ke luar negara. Balik pergilah kita ke Turki. Jadi ramai orang akan ingat bahawa selepas menunaikan haji atau umrah, ambillah lebihan cuti ke Turki, melawat di Istanbul. Ketika Syria masih aman, orang akan ingat pergilah ke Damsyik untuk membeli belah. Sekarang banyak perjalanan yang menawarkan sampai ke Granada, Spanyol, sampai ke sampai ke Tashkent di Uzbekistan untuk saudara shopping kapet. Pergi ke Granada untuk melawat tinggalan Islam pada zaman Empire Andalus. Tapi tak ramai orang fikir, tuan-tuan, bahawa Allah telah berfirman, sebaik-baik tempat untuk kamu pergi selepas menunaikan haji adalah menziarahi Masjid Al-Aqsa. Itu je petang ni saya share dengan saudara. Tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Saya tak boleh share tentang kuliah agama kerana saya bukanlah seorang ustaz dan saya tak ditauliahkan. Kalau tak menyampaikan di Facebook bukan ditauliahkan, tuan-tuan. Tapi saya share sejarah berdasarkan perjalanan saya 2 kali menziarahi Masjid Al-Aqsa pada tahun 2005 dan 2008. Kali pertama saya berjalan 10 hari, kali kedua saya pergi untuk merakamkan perjalanan dalam 14 hari. Saya cerita dengan saudara, kata tidaklah hari ini ada satu yang kita nak kena ingat, nak angkat pedang ataupun nak angkat parang. Cuma saya ingatkan saudara, bila saudara mengangkat doa, selain daripada mendoakan kesejahteraan diri saudara, keluarga saudara, selain mendoakan kemeriahan rezeki yang saudara nak, tak apalah saudara-saudara berdoa kan, nak doa rumah besar, kereta besar, duit banyak, pangkat tinggi, dimuliakan darjah, pergi ke mana pun orang hormat saudara. Tapi waktu saudara angkat tangan, bawalah fikir sedikit doa. Semoga kita memohon dilindungi Masjid Al-Aqsa ni. Kerana rumah besar yang kita doakan, banyak duit yang kita doakan, pangkat yang kita doakan tu, Allah makbul atas dunia pun tidak menjadi apa-apa apabila kita mati. Tapi apabila kita berdoa ke Masjid Al-Aqsa, dia boleh dibawa mati, tuan-tuan. Kerana itu boleh menjadi pahala kerana kita mengingati tentang kawasan suci orang Islam yang kini diduki oleh Yahudi sejak 11 hari bulan Jun tahun 1967. Itu saja sedikit perkongsian saya sempena hari ini. Semalam kita dah berkongsi panjang hampir 1 jam. Hari ini saya pendekkan jadi 30 minit je. Untuk saudara ingat sempena Isra' dan Mi'raj ni, bahawa tempat yang berlaku yang kita selalu raikan di Isra' Mi'raj, kerana di situlah turunnya perintah solat. Tapi tak siapa tahu, setiap kali kita meraihkan Masjid Al-Aqsa, tempat yang disebut dalam Al-Quran itu kini telah diduki dan dikuasai oleh orang Yahudi. Itu aja. Amin, ada apa-apa soalan tak? Kita ada berapa ratus orang? 4. Terima kasih banyak. Hari ni kita akan naikkan ni, saya dah janji lama dah baju ni, kita tunda naik banyak kali dah, tapi hari ni Alhamdulillah sempena Isra' Mi'raj, kami nak menaikkan daripada lama, tuan-tuan. Saya menyimpan harapan salah satu kempen yang dia boleh buat adalah apabila saudara memakai baju, saudara menyebarkan syiar, iaitu tentang Masjid Al-Aqsa ni. Buat masa ni kita tak naik lagi kubah biru, kita naik dulu Masjid Al-Aqsa satu dalam edisi hitam putih ni.
Edisi yang hitam ni adalah gambar ni, menggunakan Dome of the Rock ni, dengan kata-kata Masjid Al-Aqsa, Masjid Kubah Batu. Untuk saudara tahu, dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, satu daripada 6 masjid adalah Kubah Batu. Tapi ini adalah masjid kedua yang utama. Selepas As-Sakra, inilah Masjid Kubah Batu, ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Dome of the Rock. Di dalam ni lah mitos yang mengatakan batu tergantung tu mitos, tak benar. Okey. Di bahagian depannya, kami menulis Dome of the Rock, the first kiblah. Bukanlah kiblah yang ni, tapi oleh kerana dia berada dalam 6 kawasan masjid utama tu, maka inilah satu daripada masjid yang berada di dalam kiblat umat Islam yang pertama. Selama 17 bulan setelah Nabi menerima perintah solah selepas kembali daripada Isra' Mi'raj, ini adalah 17 bulan Nabi bersolat dengan menghadap Al-Sakra, dengan menghadap Al-Aqsa, hinggalah turun wahyu. Apabila orang-orang Yahudi menyindir Rasulullah dengan mengatakan, lihatlah, Muhammad datang memberitahu dia membawa agama baru, tapi dia bersembayang sama seperti kita. Maka sebahagian ulama' mengatakan ketika habis tahiyat pertama, Nabi berpusing dan kembali menghadap Mekah, kiblat yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey? Sejak itu kita kembali dan hingga sekarang kita kekal bersolat dengan berkiblatkan Mekah Mukarramah. Dalam ajar cerita berhenti 4 raja terakhir Umayyah dihalau dan perkara. Okey, petang ni saya ada masa sikit. Saya ambil ni iktibar tuan-tuan. Kalaupun apa berlaku dalam negara ni, tak kira ambil jadi iktibar tentang, saya terlupa mana tu panjang Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ambil iktibar tuan-tuan. Ini iktibar yang besar, kita kena belajar. Supaya dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, kita pertahankan apa yang ada. Begini bila Theodor Herzl menubuhkan gerakan Zionis sedunia yang pertama, 1897. Theodor Herzl adalah seorang pemikir yang hebat, anak muda. Dia mati muda tuan-tuan, lahir 1860 dan mati 1904. Ketika dia berusia 37 tahun, datang satu fikir kepada dia bahawa orang Yahudi mesti ada negara. Maka Theodor Herzl, dia lahir di Serbia, tetapi membesar di Vienna, Australia. Dia pergi ke Switzerland dan menganjurkan satu forum di mana dia bertemu dengan 266 orang Yahudi yang kaya dan berpengaruh. Dan kebetulan pada waktu itu semua Yahudi ini datang daripada blok komunis. Kerana tahun itu belum ada lagi blok komunis, tuan-tuan. Sebab komunis hanya wujud 1917. Tetapi datang daripada blok Eropah Timur. Orang Yahudi yang lari ke Rusia, orang Yahudi yang lari ke Poland, orang Yahudi yang lari ke Yugoslavia, Republik Czech, ataupun disebut Prussia, P-R-U-S-S-I-A. Dalam kerajaan lama dia orang ni di bawah satu negara, dinamakan Prussia. Dia jemput 266 orang, orang yang kaya dan orang yang bijak. Termasuk 12 orang Kristian Yahudi. Sebab tu bila saya beritahu pada saudara, Yahudi walaupun terbelah agamanya, sama ada mereka adalah orang Israel, walaupun terbelah agamanya Yahudi ataupun terbelah agamanya kepada Kristian, dalam soal membina Zionis mereka sepakat. Ingat tu sebab daripada asas menubuhkan negara berdaulat Israel dengan niat daripada awal untuk mengambil Palestin, mereka telah bergabung. Kerana saudara perlu ingat bahawa Nabi Musa alaihissalam yang dianggap sebagai Nabi yang membawa agama Yahudi ni, dan Nabi Isa alaihissalam yang sekarang dirujuk sebagai membawa agama Kristian, mereka ni membawa risalah agama Allah. Ini kena faham, risalah agama Allah. Tetapi risalah itu kemudiannya difahamkan oleh mereka yang lain yang tak mahu menerima Muhammad sebagai kitabul Nabi, dan mewujudkan agama-agama yang tidak dilengkapkan dengan kedatangan Islam sebagai agama yang melengkapkan semua perjalanan 25 rasul yang dipilih. Okey, saya beritahu saudara, mereka telah bergabung. Bila bergabung, Theodor Herzl tiada pilihan untuk mendapatkan waktu. Waktu tu mereka bukan negara. Dia adalah Yahudi yang kaya berada di Eropah Timur ni, tetapi tidak bernegara. Pada 1901, 4 tahun lepas tu, Theodor Herzl dah cukup duit. Kerana dia bertemu dengan 266 orang Yahudi yang kaya ni. Dia bawa wang dan bertemu dengan Raja Osmaniyah, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia kata pada Sultan Abdul Hamid, ini wang aku nak beli sebahagian tanah yang ada di bumi Palestin. Maka Sultan Abdul Hamid kata, aku tidak akan menjualkannya walaupun aku adalah pentadbir Palestin ataupun Masjid Al-Aqsa.
Tetapi harganya harus dibayar dengan darah orang Islam. Kerana pada waktu itu Sultan Abdul Hamid mempunyai satu prinsip. Dia mempunyai wilayah yang dijajah. Dia ada dalam Empayar Ottoman tu, dia ada wilayah yang dijajah. Tetapi dia menganggap Masjidil Aqsa dan bumi Palestin adalah wilayah yang diamanahkan oleh Allah untuk dia menjaganya. Kerana itu tanah suci. Jadi Theodor Herzl gagal mendapatkannya. Theodor Herzl tak kecewa 1902. Setahun kemudian dia hantar lagi satu rombongan. Dia hantar satu rombongan untuk bertemu dengan Sultan Abdul Hamid. Dia kata, baiklah kalau kau tak mau menjual negara, wilayah yang kau diamanahkan oleh Allah, aku tahu kau mempunyai sebuah ladang kurma yang besar di sana. Aku ingin membeli ladang kurma kau. Pun ditolak oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua ni. Kata dia, aku tidak akan menjualkannya kerana dia masih lagi di dalam tanah yang Allah amanahkan kepada aku untuk menjaganya. Tuan-tuan, apa yang Yahudi buat bila dua kali dia gagal untuk membeli tanah bagi sebuah negara yang dia inginkan, maka dia memerintahkan dua orang Yahudi yang sangat cekap menyamar masuk dan menjadi orang Islam dan berada dalam Empayar Osmaniyah. Dua orang ni berpakat dengan enam orang Islam yang lain. Pada tahun-tahun tu ekonomi Empayar Osmaniyah dah tak bagus. 1902 Empayar Osmaniyah telah pun tidak bagus. Mereka kalah banyak perang juga. Mereka kalah banyak perang di Eropah, mereka kalah banyak perang di Eropah Tengah. Sebab tu kalau saudara tengok kalah perang pada tahun 14 lebih hilang Granada. Kalah perang pada tahun 16 lebih. Kita kehilangan Albania, Bosnia apa semua tu. Yang tinggal pada Osmaniyah waktu tu masih besar wilayah dia. Merangkumi Afrika Utara, bawalah sampai ke Asia Tengah ni. Besar Empayar Osmaniyah ni. Tak dapat. Maka 6 orang Islam dengan hasutan 2 orang Yahudi yang menyamar sebagai orang Islam dan berada, dan mereka menggerakkan bahawa selagi tidak dijatuhkan Sultan Abdul Hamid yang kedua ni, Empayar Osmaniyah akan terus miskin. Pada tahun 1908, mereka datang dan memberitahu pada Sultan bahawa kamu telah digulingkan, tiada lagi rakyat untuk menjebelahi kamu, kerana seluruh rakyat telah menyokong kami dengan mengatakan kamulah punca kemerosotan Empayar Osmaniyah. Tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid ni orang yang baik, tuan-tuan. Bila saya pergi ke Israel, saya dah tahu dah cerita dia dibunuh. Waktu kali saya sampai ke Israel, tuan-tuan, saya teringin nak tengok Masjid Bahar. Jadi saya masuk ke Tel Aviv. Daripada Batu Maqdis, saya naik kenderaan masuk ke Tel Aviv untuk melawat Masjid Bahar. Masjid yang dia bangunkan menghadap ke sungai. Dia pintunya menghadap ke sungai. Tapi kalau nak solat, kena kalih ke sini untuk menghadap ke Mekah. Tapi pintunya menghadap ke sungai. Waktu dia nak bina masjid kecil untuk beriktikaf, tuan-tuan, ditanya dia oleh orang-orang dia, kenapa tuanku nak bina masjid di sini? Kata dia, aku ingin melihat 3 perkara. Iaitu indahnya dunia apabila matahari terbenam akan mengingatkan aku pada Tuhan. Indahnya melihat laut akan mengingatkan aku bahawa Tuhan ciptakan segalanya ada kebaikan untuk manusia. Dan ketika menghadap ke laut dan melihat matahari terbenam, akan hilanglah rindu aku kepada ibu. Kerana sebaik-baik perkara yang Allah pesan adalah menyanjungi ibu. Dia bina masjid tu, hari ni masjid tu, tuan-tuan, sebab dia di pantai, dia ada lekuk turun. Jadi masjid ni ditebuk dinding lekuk gunung, dijadikan masjid. Tak ramai orang boleh solat, tapi saya tak boleh masuk. Masjid tu dah dikunci. Jadi kubah dia ni beradalah di puncak gunung. Kubah dia puncak gunung dan tanah rata. Ini bandar. Orang-orang Yahudi, tuan-tuan, dia patahkan bulan bintang tu. Kubah tu sekarang masih ada. Jadi hiasan lampu-lampu di atas masjid tu lah, tuan-tuan, sekarang bar yang paling top. Kawasan minum arak yang paling terkenal sekali. Yang dibangunkan oleh orang Israel di dalam open air. Maksudnya nak minum arak dalam open air dan menghadap pantai pada waktu malam. Pergi yang di bawahnya adalah Masjid Bahar. Ini dibangunkan oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan yang ke-34 dalam Empayar Osmaniyah. Kerana Empayar Osmaniyah bermula pada tahun 1515, jatuh pada tahun 1917. Saya pergi ke masjid yang satu lagi, tinggal satu masjid yang satu yang betul-betul yang orang Islam boleh solat. Masjid Bahar ditutup, tinggal satu je masjid yang dibenarkan. Masjid-masjid lain Yahudi ambil, dia tutup dan dia jadikan perpustakaan, tapi dia kunci, tak ada benar masuk. Jadi buruk je bangunan dia. Cuma Masjid Abdul Hamid itu saja, Sultan Abdul Hamid yang kedua ni masih ada untuk 2,000 orang Islam yang menjadi warga negara Israel bersolat, iaitu di Ja'far Road. Saya pergi ke Ja'far Road, ada melawat masjid ni. Tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid ni bawa anak-anak dia semua. Dah tak apalah kalau kamu tak nak lagi menerima aku sebagai sultan. Dia bawa anak-anak dia lari ke Greece. Tuan-tuan. Bila dia sampai, orang masih lagi mendengar kata Yahudi ni. Bimbang apabila dia masih hidup.
Walaupun dia dah melarikan diri 1908 ni tuan-tuan, orang bimbang dia masih hidup, maka satu penipuan telah dibuat ke atas dia. Pada tahun 1912, Yahudi yang walaupun waktu tu orang Islam dah memerintah, tapi Yahudi ni menghasut dengan mengatakan keturunan dia masih lagi dihormati, keturunan raja ni. Maka dia dibawa pulang daripada Greece. Dua anak dia dibuang. Nasib baik dua anak gadis dia lari dan menjadi pengemis di Eropah, dan dia dibawa balik pada tahun 1912, dia dipenggal. Kepala dia dipenggal. Kerana dia anggap mengkhianati Islam, mengkhianati empire. Dia dianggap sebagai musuh kepada Islam. Tuan-tuan, kita negara beraja, ada macam-macam orang akan hasut kita untuk benci raja kita, tuan-tuan. Kerana raja melindungi agama. Hingga apabila raja makan dalam pinggan pun orang kata lauk tu raja mewah, orang letak saja viral, rakyat tak makan apa. Akan dibuat macam-macam, tuan-tuan, dan dia bukanlah perkara baru. Ambil iktibar apa yang berlaku kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan yang ke-34. Difitnah dengan mengatakan bahawa dia hidup bermewah-mewah. Hingga sekarang, tuan-tuan, ada artikel baru disiarkan oleh Malaysia Kini, ditulis oleh kawan saya. Menghina dengan teruknya Kesultanan Osmania. Kawan saya tu, kawan baik, tuan-tuan. Tuan-tuan baca, saya tak nak sebut nama, masuk Malaysia Kini, baca artikel yang baru rilis 2 minggu sudah. Penghinaan besar-besaran yang dibuat ke atas Sultan Abdul Hamid. Tapi saya baca sejarah dia, tuan-tuan. Dia seorang sultan yang sangat baik. Kalau waktu tu dia tak berundur, akan berlaku perang saudara. Maka dia memilih untuk meninggalkan istana dengan bawa anak-anak dia. Tapi memancung dia, memancung keluarga dan membunuh anak-anak dia. Dan dua anak gadis dia terpaksa lari. Dan untuk menyamar kedua-dua anak gadis dia tu mati tua dalam keadaan menjadi pengemis. Kerana tak boleh memunculkan diri sebagai keturunan raja. Takut dibunuh lagi oleh orang Islam yang akur kepada fitnah orang Yahudi. Itu bahagian yang paling sedih kalau kita baca sejarah Sultan Abdul Hamid kedua dan keturunannya. So saya ingat pada saudara tiap-tiap kali, tuan-tuan, saya tak ada apa-apa, tuan-tuan. Seperti orang lain, saya mendukung raja-raja Melayu, tuan-tuan. Bukan kerana mendukung raja-raja Melayu tu, tuan-tuan, mendukung seorang manusia. Tetapi kita mendukung tempat terpikulnya simbol agama. Jadi hati-hati, sebab tu saya nak share story ni, tuan-tuan. Hari-hari orang menghasut kita untuk membenci raja-raja. Hari-hari orang menghasut kita sedikit demi sedikit untuk menanam kebencian. Dulu dibertanamkan kebencian dengan raja-raja Melayu ni, kolonnya kaya, banyak dapat kontrak. Kali ni ditanam pula kebencian raja-raja Melayu ni, dipuling telinga mendengar cakap Abah, mendengar cakap Mahyudin. Perkara ni tak akan berhenti berlaku sepanjang zaman. Kerana untuk meruntuhkan sebuah tanah air, tanah Melayu yang berasaskan agama Islam, yang perlu dijatuhkan adalah raja-raja Melayu. Bumi ni, tuan-tuan, perlembagaan ni tak boleh diubah selagi raja-raja Melayu ada. Kerana semua klausa dalam perlembagaan, saya cerita sikit tentang perlembagaan. Datanglah 222 ahli parlimen, tak kira dia daripada parti A atau parti B. Dia meluluskan rang undang-undang untuk mengubah Islam bukan agama persekutuan. Tak boleh jadi undang-undang selagi 9 raja Melayu tak tanda tangan. Dia nak buat satu rang undang-undang dengan mengatakan bahawa selain pindah Islam agama persekutuan, dia nak pindah rang undang-undang dengan mengatakan terhapusnya mahkamah syariah di negeri-negeri bagi mengendalikan kes-kes berkaitan enactment keluarga Islam dan adat istiadat Melayu. Dia boleh lulus dengan 222 undi. Tanpa persetujuan raja-raja Melayu, undang-undang itu tak akan terguna pakai. Bahawa kedudukan perlembagaan ini, sebahagian besar perlembagaan yang berkaitan dengan Islam dan kedudukan orang Melayu tak boleh dipindah dengan undi majoriti kecuali dengan persetujuan raja-raja Melayu. Berarti bagi orang yang jahat, saudara, mereka tahu memenangi pilihan raya pun tak akan boleh mengubah negara ini jadi negara yang seperti mereka mahu. Kerana banyak klausa yang ada dalam perlembagaan termaktub di bawah bidang kuasa sama ada raja-raja Melayu bersetuju atau tidak bersetuju. Berarti walaupun kau dekat parlimen capai 222 solid undi, tetapi sekiranya 9 raja-raja Melayu dan juga yang di-Pertuan Agong mengatakan kami tidak akan mengubahkannya, itu adalah klausa yang seketika negara ini dibina, itu adalah hak kami untuk mengubah atau tidak mengubahnya. Jadi hati-hati, tuan-tuan, dengan fitnah. Semua orang terdedah kepada fitnah, tuan-tuan. Tak ada siapa pun, Nabi pun, tuan-tuan. Nabi pun dalam hidupnya, Allah dedahkan Nabi kepada fitnah. Macam-macam Nabi berlaku, apatah lagi raja-raja. Tetapi fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci TMJ, tuan-tuan. Fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci Tuku Mahkota Johor. Fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci anak Duli Tuanku. Fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci raja-raja yang ada. Fitnah ke atas raja-raja adalah untuk melumpuh dan melupuskan perlembagaan. Tuan-tuan ambil iktibar apa yang orang Yahudi buat hingga akhirnya orang Islam memenggal rajanya sendiri.
Raja itu tak ada salah apa pun tuan-tuan. Hanya kerana pada waktu itu empire menjadi lemah. Dan raja itu telah memilih meninggalkan takhta dia. Lari pergi menumpang di bumi orang kafir bernama Greece. Ditarik, dibawa balik, dibunuh bersama anggota keluarganya. Jahatnya tuan-tuan. Orang Islam ni bila dah termakan hasutan Yahudi tuan-tuan. Kalau ditanya saya, bukankah Sultan Abdul Hamid tu dah pergi? Dah tak ada apa dah. 4 tahun dia meninggalkan negara. Tak ada sebarang gerakan politik dia buat. Tapi kerana kebencian tu ditanam tuan-tuan. Seorang raja yang terkenal dengan sifat rendah diri, warak dan sangat beragama pun dipancung di tangan orang Islam sendiri. Berarti itu saya nak share semalam, saya terlupa tu hari ni. Alhamdulillah orang dapat ingatkan saya dapat share. Supaya saudara ingat peristiwa ni. Ambil iktibar. Segala keburukan raja-raja Melayu akan didedahkan kepada kita, kerana kita seperti kita tahu juga raja-raja juga terdedah. Raja-raja pun manusia tuan-tuan. Tetapi kita menghormatinya kerana perlembagaan meletakkan raja-raja Melayu sebagai simbol untuk melindungi Islam dan kedudukan orang Melayu di atas muka bumi yang bernama Persekutuan Tanah Melayu ni. Jadi ingat, tu yang saya nak share. Jangan biar apa yang berlaku pada Sultan Abdul Hamid II dan keluarganya berlaku ke atas raja-raja kita dengan kita yang melakukannya. Kerana orang tidak akan berani melakukannya. Tak ada tangan orang bukan Melayu dan tangan orang kafir berani menyentuh raja-raja Melayu. Kecuali dengan menghasut orang Melayu dan orang Islam melakukannya ke atas raja-raja Melayu. Takkan berani tuan-tuan. Tidak akan ada satu orang kafir pun akan berani pergi menyentuh raja-raja Melayu dengan niat jahat. Tak akan. Kecuali mereka akan menghasut supaya peristiwa pembunuhan Sultan Abdul Hamid sebagai panduan. Kalau nak menghapuskan raja-raja Melayu dan menghapuskan Islam, suruhlah orang Melayu dan orang Islam melakukannya. Itu yang dilakukan oleh Dian Aidit di Indonesia. Keseluruhan raja-raja Melayu dalam Kesultanan Islam di Palembang, di Sumatera, dibunuh pada era komunis tu oleh tangan orang Islam, oleh tangan orang Indonesia. Ambil jadi iktibar. Saya beremosi sikit tuan-tuan bila saya dengar. Saya bila mengenang kisah Sultan Abdul Hamid ni sedih sebab saya baca sejarah dia. Dia seorang sultan yang sangat warak. Apa lagi yang diinginkan? Kerana yang diinginkan adalah harta dunia. Kerana pada waktu itu tidaklah mewah lagi Empire Osmaniyah ni. Kerana kelemahan dan bangkitnya empire-empire besar. Waktu itu Empire Inggeris dah bangkit, Empire Itali dah bangkit, fasis di Itali dah bangkit, Jerman pun dah maju. Maka jatuhlah Andalus kerana orang-orang Sepanyol dan juga orang Kristian bersatu di bumi Eropah. Kita hilang bahagian tengah Eropah di mana Albania, Bosnia apa semua tu. Kita hilang pada waktu itu kerana itu pernah menjadi. Itulah alasan yang dipergunakan. Pada saya tuan-tuan, mulia Sultan Abdul Hamid ni dia meninggalkan takhta. Walaupun yang datang jumpa dia 8 orang je. Dia boleh keluar dan berucap kepada rakyat dia, bangkit lawan ni 8 orang pengkhianat. Dengan 2 Yahudi dan 6 orang Islam. Dan orang Yahudi ni tuan-tuan, masuk 2 orang Yahudi. Kalau tuan-tuan baca sejarah penuh dia, masuk sebagai orang Islam. Dahsyatnya Yahudi bila dia nak melakukan sesuatu, dia laku bukan datang sebagai pelabur tuan-tuan, bukan sebagai investor. Dia datang sebagai seorang Muslim dan berada dalam kedudukan yang tinggi dalam kumpulan yang berpengaruh dalam kalangan orang Islam. Itu saya share dengan saudara supaya ambil iktibar. Saya berani bagi tahu pada saudara, tidak ada satu orang pun yang bukan Islam yang berani menyentuh tubuh raja-raja Melayu. Kalau hanya pengkhianatan berlaku, ada pengkhianatan di atas kita yang dihasut oleh orang-orang ni. Sama seperti sejarah yang berlaku pada Sultan Abdul Hamid pada 1912. Itu je saya share pada saudara. Saya rasa memadai saya cerita tu. Selebihnya bacalah buku sejarah tentang banyak sejarah yang saudara boleh belajar tentang kejatuhan Osmaniyah ni. Dan saya marah betul. 2 minggu sudah kawan saya ni, dia faham dia lain Syiah ke apa, saya tak pedulilah. Tetapi menghina dan mencerca orang yang telah tidak ada untuk membela diri dia adalah satu perbuatan yang terkutuk lah. Sebab menggambarkan Sultan Abdul Hamid yang kedua ni sebagai jahat dan suka berpoya-poya adalah fitnah yang besar. Kalau dia kuat berharem, harem itu menyimpan gundik dan betina dalam istana dia tuan-tuan, tidaklah dia pergi meninggalkan nikmat maksiat dengan rela hati, hanya semata-mata tak mahu perang saudara, berbunuh-bunuhan sesama dia. Tak pernah mana-mana raja meninggalkan kedudukan dia, kecuali Sultan Abdul Hamid. Tapi tak cukup dia pergi, ditarik, dibawa balik, dibunuh, dipancung lagi. Dan semua yang melakukan adalah tangan orang Islam sendiri. Itulah yang berulang berlaku kepada Bashar itu yang berulang berlaku kepada pemimpin Iraq Saddam Hussein. Itu yang berlaku kepada pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Bahawa akhirnya pemimpin Islam ni akan mati di tangan orang Islam ni. Itu je, saya dah habis dah.
Saya rasa petang ni saya nak naik je kenang-kenangan yang kita dah janji lama dengan saudara ni. Saya rasa tadi ada soalan lagi ke Nita? Tak ada itu je. Ada apa? Ada soalan? Itu sajalah saya cerita pengalaman saya berdasarkan pembacaan dan perjalanan saya ke Palestin dan Israel. Saya fikir kata saya masih kekal sebagai wartawan yang pertama memasuki Palestin, dan saya yang pertama rasanya yang berjaya berada di Israel, kerana saya berada sampai di Tel Aviv pergi, walaupun cara bersembunyi, walaupun visa dan permit saya terhad, tapi saya nak tengok juga Tel Aviv kerana rindu saya untuk tengok masjid yang dibangunkan oleh Sultan Abdul Hamid. Kerana Sultan Abdul Hamid apabila dia memerintah di Istanbul, tetapi selain daripada Konya bandar dia suka pergi, dia kerap pergi ke Masjid Al-Aqsa kerana dia tahu itu adalah tempat ketiga paling suci. Jadi banyak binaan-binaan yang dia bangunkan di situ. Ada empire yang paling panjang dalam sejarah Islam 1400 tahun selepas Nabi wafat, kecuali empire Osmaniyah, dan di bawah Osmaniyah lah Islam berkembang paling luas, dan Islam berkembang menjadi agama yang paling maju di dunia. Zaman pencerahan memanglah digunakan oleh empire sebelum tu. Umayyad, Abbasiyah, Fatimiyah semua menyumbang kepada zaman keilmuan. Sebab zaman ilmu dalam Islam bermula pada abad yang ke-8, 300 tahun selepas Nabi wafat. Muncul ni yang zaman-zaman imam sepakat, imam-imam mazhab Sunnah wal Jamaah ni muncul 300 tahun lepas tu, Islam berkembang dengan pesat. Tetapi empire Osmaniyah lah yang bertanggungjawab menyebarkan Islam ke 2/3 dunia. Jadi apabila empire ni nak, tuan-tuan, sampai sekarang saya cerita kenapalah orang tak lepaskan Palestin ni. Kenapa Israel perlu berada di Palestin? Bukan kerana takutkan orang Arab. Orang putih menyokong kewujudan Israel di Palestin kerana Israel lah negara penampan sekiranya orang-orang Turk di bawah empire Osmaniyah nak bangkit sekali lagi sebagai bangsa yang memimpin Islam. Itu dia letak zon penampan. Kalau besok Turki nak bangkit macam sekarang ni, Turki sedang bangkit ni, apa-apa saja yang orang-orang barat nak musnahkan sebelum Turki bangkit, mereka boleh melancarkannya daripada Israel. Israel adalah Yahudi yang jahat disebut dalam Al-Quran, ya. Tetapi dalam ilmu politik moden, selain sebagai bangsa yang jahat yang orang putih kenal pasti, sampai bila pun golongan ini memusuhi Islam, dipergunakan pula oleh orang barat sebagai zon penampan, di mana wujudnya sebuah negara proksi barat yang kalaulah Islam nak bangkit daripada bumi Arab seperti mana Islam pernah bangkit selama 400 tahun di bawah empire Osmaniyah, peluru berpandu boleh dilancarkan daripada Israel. Berarti Iran, Parsi, sebuah kerajaan yang kuat, pernah bangkit kerajaan Baghdad. Nak bangkit lagi kerajaan Osmaniyah, Barat tak perlu berperang di garisan Barat. Mereka harus berperang dengan menggunakan garisan Israel je. Sebab tu saya jelas pada saudara, yang saudara tanya soalan tadi tu. Itu semua bawa Ataturk, bawa apa. Kenapa Barat sangat takut dengan AKP? Parti yang memerintah sekarang. Kenapa dilagakan Fatullah dengan presiden sekarang ni, apa nama dia? Lupalah pula aku. Ya Allah, Tuhanku. Erdogan. Kerana Erdogan adalah bayang-bayang Sultan Abdul Hamid yang nak balik-balik teras agama. Dan satu-satu yang mereka takut, semasa Mustafa Kamal Ataturk ambil, dia memansuhkan Islam sebagai agama. Berarti Turki menjadi negara sekular yang Islam bukanlah agama rasmi. Dan perlembagaan Turki dipegang oleh perlembagaan tentera. Hingga sekarang, tuan-tuan, perlembagaan Turki adalah perlembagaan tentera. Tetapi apabila datangnya Erdogan memerintah dengan kebijaksanaannya, dia berjaya berkompromi dengan tentera. Tentera akur. Tentera selepas habis generasi yang setia kepada Mustafa Kamal Ataturk yang matinya bumi tak terima tu. Tentera akur bahawa Turki harus kembali menjadi kuasa bagi orang-orang Islam, bagi negara-negara Islam, setelah tentera sedar kalaulah Turki tidak kembali kepada Islam, seluruh dunia Islam akan dihapuskan oleh negara barat. Turki pun bangun. Sama seperti Saddam nak bangunkan Iraq, samalah seperti mana Syiah membangunkan Iran. Bukan kerana peperangan mazhab, tetapi kerana mereka sedar kalau tidak ada satu di antara mereka menjadi kuat, maka akhirnya Islam akan dihapuskan. Itu dia takut dengan AKP. Sebab tu saya beritahu pada saudara, bila Mustafa Kamal Ataturk datang, dia sekularkan Turki. Turki ni tak ada agama rasmi. Kalau saudara pergi sekarang, segala bak, segala arak, segala apa maksiat yang ada, itu adalah maksiat yang diwujudkan pada tahun 1924. Dan kemudian selepas Perang Dunia Kedua, apabila Kamal Ataturk berkuasa. Itu saja, tuan-tuan, saya beritahu dekat saudara.
Dia mahu fitnah tentang Mustafa Kamal Atatürk ni. Tetapi Mustafa Kamal Atatürk lah yang mengisytiharkan Turki adalah sebuah negara sekular di mana Islam bukan lagi agama negara. Dia hanya agama rakyat dia, tidak lagi diletakkan Turki itu. Berarti dialah yang menghapuskan keseluruhan kegemilangan Empire Osmaniyah, di mana Empire Osmaniyah menjadikan Islam sebagai agama rasmi dan agama pengembangan empire. Itu je. Kerana Kamal Atatürk ingin bermuka-muka dan berbaik dengan Barat selepas kejatuhan Turki, maka dia nak jelaskan kepada orang Barat bahawa jangan kamu pandang Turki sebagai sebuah wilayah Islam seperti mana kamu melihat Empire Osmaniyah. Maka aku beritahu pada kamu hari ini, Turki bukan lagi sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasminya. Itulah Mustafa Kamal Atatürk.